وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا
ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita tengok sedikit terjemahan tak tolong. Baik, terjemahan daripada surah Al-Ahzab ayat ke-7 hingga ayat yang ke-8. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada para nabi dan daripada engkau sendiri, yakni Nabi Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa putra Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil daripada mereka perjanjian yang teguh. Baik, untuk ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala nak menceritakan tentang Rasul ulul azmi. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, khususnya ayat yang ke-7, Allah Ta'ala nak cerita tentang Rasul ulul azmi. Dan kalau tuan-tuan perhatikan dengan baik pada ayat yang ke-7, wa minka, daripada engkau Muhammad, wa min Nuh, daripada Nuh, wa Ibrahim, daripada Ibrahim, wa Musa, daripada Musa, dan daripada wa Isa bin Maryam, daripada Isa. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam ayat ni, Allah Ta'ala dah susunan Rasul ulul azmi mengikut tertib. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata, susunan ini adalah mengikut tertib. Tertib yang macam mana? Tertib siapa yang hidup dulu. Susunan Nabi Rasul ulul azmi yang hidup dulu. Tuan-tuan mungkin akan tertanya-tanya, tadi Ustaz kata riwayat sebut susunan ikut Nabi yang hidup dulu. Nabi yang pertama yang Tuhan sebut Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad Nabi yang terakhir? Pasal apa dalam ayat yang ke-7 ni Nabi yang terakhir sebut Nabi Isa? Pasal apa Nabi Muhammad duduk mula sedangkan Nabi Muhammad Nabi yang terakhir? Dalam riwayat Ibnu Abu Hatim, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
ketika Nabi baca pada ayat ni, Nabi sebut satu hadis bahawasanya aku adalah Nabi yang mula-mula Allah Ta'ala cipta. Sebelum Adam AS, Allah Ta'ala dah cipta Nabi Muhammad. Sebab tu ada perbahasan berkenaan tentang Nur Muhammad, tapi saya tak mau bahas berkenaan tentang Nur Muhammad pasal banyak sangat khilaf. Saya ambil yang masyhur sebut, ada riwayat sebut daripada Abu Hurairah, daripada riwayat Abu Hatim, Ibnu Abu Hatim, sehingga susur galur riwayat sampai kepada Abu Hurairah. Nabi sebut, aku adalah Nabi yang mula-mula Tuhan cipta, namun aku dibangkitkan yang terakhir di dalam alam kewujudan. Dalam hadis ni tuan-tuan, ada beberapa isu. Antara isunya ialah pada isu sanad. Ada beberapa orang perawi daripada riwayat Abu Hatim, tara nak sampai ke Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah nak sampai kepada Nabi, ada beberapa orang perawi yang status dia dhaif. Itu saja isu dia. Itu sahaja isu dia. Namun kata dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah lebih mengetahui tentang hakikat makna ayat ni. Itu. Hakikat makna ayat ni Allah lebih mengetahui. Baik, selesai. Dan mereka ini mengambil perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah. Cumanya 5 orang Nabi ini, kedudukan darjat mereka macam ni tuan-tuan. Nabi dan Rasul ni banyak. Daripada banyak-banyak Nabi dan Rasul, siapa dia Nabi yang dimuliakan Tuhan, yang paling mulia antara ramai-ramai ini? Iaitu Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul yang disebut nama dia dalam Quran. Itu Rasul dan Nabi yang mulia. Yang disebut dalam Quran ni 25. Ada kata 26. 26 ni main mana? Luqmanul Hakim. Tetapi riwayat itu lemah. Ada kata 27, termasuk dengan Maryam, kerana ada beberapa pandangan yang mengatakan Maryam adalah daripada kalangan Nabi, daripada kalangan wanita. Itu pun pandangan yang lemah. Yang tepatnya, yang asah, yang paling sahih, 25 orang Nabi itu. Daripada 25 orang Nabi yang ada, yang disebut dalam Al-Quran, siapa yang paling mulia daripada kalangan 25? Hak 5 ni. Daripada 5 yang ada, siapa yang paling mulia? Nombor 1, iaitu Nabi Muhammad yang digelar sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala Nabi. Dan juga merupakan, Nabi pernah sebut, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah ketua bagi seluruh anak Adam. Jadi kedudukan Nabi kita berada di carta yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Selesai. Ibrahim AS pun kalah, Musa AS pun kalah, Khidir AS pun kalah. Selesai tak ada. Liyas'al as-sadiqina an sidqihim, agar dia menanyakan kepada orang yang benar tentang kebenaran iman. Kebenaran iman mereka, yakni pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan kepada Rasul-Rasul sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'adda lil kafirina 'adzaban alima, dan dia telah menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang kafir. Tuan-tuan, pada ayat yang ke-8 ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menceritakan tentang penyaksian ke atas nabi-nabi kita. Sejauh mana dah dulu ni ketika diberikan amanah, ketika diberikan tugasan dan tanggungjawab untuk menyampaikan risalah-risalah Tuhan, buat ke dak? Sampaikan ke dak? Sedangkan tuan-tuan, ada 2 sebab Allah Ta'ala tak perlu pun tanya kepada Nabi-Nabi ni. Sebab yang pertama, Allah Maha mengetahui. Sebab yang kedua, mereka ini adalah golongan yang terbaik, takkan mereka tak buat. Jadi sebab apa Tuhan tanya juga, sebagai penyaksian kepada makhluk-makhluk yang lain, bahawasanya Allah ini Maha Adil. Hatta hamba-hamba dia yang paling dia kasih pun tidak terlepas daripada persoalan-persoalan ni. Jadi kita ni jauh daripada Tuhan, jauh daripada kedudukan darjat dengan Nabi-Nabi.
Jadi apatah lagi soalan yang tu akan ditanya. Jangan duk berasa terlepas, Tuhan tak tanya aku. Para nabi dan para rasul juga tidak terlepas. Bahkan para rasul ulul azmi tidak terlepas daripada soalan-soalan yang macam ni. Dan Allah Ta'ala menutup pada ayat yang ke-8. Allah menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang kafir. Susah. Ayat 9 sampai ayat 15 ni cerita dia panjang. Tuan-tuan kena ambil perhatian. Pasal cerita ni ialah cerita tentang soal pengorbanan. Dinamakan surah ini dengan nama surah Al-Ahzab, bersempena dengan peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Al-Ahzab, ataupun biusama dinamakan juga dengan peperangan Khandaq. Ini peperangan yang sangat dahsyat, terlalu dahsyat. Kita akan tengok satu demi satu. Tapi tuan-tuan, saya mungkin akan baca dulu 2-3 ayat baru saya syarah. Baru kita akan nampak timeline dia tu. Dia punya susun atur kronologi cerita ni. Baik. Bismillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan lisan saya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada tuan-tuan. Ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu ketika bala tentera datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan bala tentera yang tidak dapat terlihat olehmu. Maksudnya apa? Ayat ini menerangkan kisah Ahzab, iaitu golongan-golongan yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala pada peperangan Khandaq. Macam ni tuan-tuan. Saya baca dulu baru saya terang insya-Allah. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 lagi. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat yang ke-10. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Iaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah Ta'ala. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang munafik dan orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanyalah tipu daya belaka. Baik, sampai ke ayat tu 9 sampai 12. Peristiwa ni tuan-tuan, ni bukan peristiwa kecil anak. Bahkan peristiwa ini lebih dahsyat daripada perang Badar Kubra. Peristiwa ni lebih dahsyat daripada perang Badar Kubra. Cerita dia macam ni. Dinamakan Al-Ahzab kerana ada pakatan yang jahat di antara Yahudi dan Quraisy Mekah untuk membunuh Nabi SAW. Ada beberapa sebab berlakunya pakatan-pakatan ini. Antaranya ialah orang Yahudi sudah nekat untuk menawan kembali kota Madinah daripada kerajaan Nabi SAW. Bukan setakat nak menawan kerajaan, bahkan nak menawan ekonomi. Dan mereka ini adalah bangsa yang bersifat dendam kesumak yang sangat tinggi. Satu hari Nabi SAW, dia tuan-tuan, cerita ni ada banyak riwayat tuan-tuan. Jadi kalau saya cerita ni ikut tuan-tuan kata macam lain. Tuan-tuan dan saya kena clear dua benda. Pertama, apa yang saya sampaikan pada pagi ini adalah riwayat
yang saya baca, yang saya yakini ialah riwayat yang masyhur dan boleh dipakai. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan jumpa perbezaan tarikh. Mungkin saya tahu tarikh macam ni, tuan-tuan dan puan-puan dengar tarikh macam lain. Hakikatnya itu ialah perbezaan di antara ulama-ulama sirah, ulama-ulama sejarah. Namun perbezaan tarikh ini bukanlah isu. Kerana yang nak kita ambil pengajaran ialah pada peristiwa, bukan pada tarikh. Namun tarikh tu tak adalah lari jauh sangat. Kita tengok apa perbezaan tarikh tu. Macam ni. Satu hari Nabi SAW nak pi ke nak pi jumpa dengan Bani Nadir. Nak jumpa dengan Bani Nadir. Bani Nadir ni orang Yahudi. Dan ketika mereka tahu Nabi nak pergi jumpa mereka rasa inilah waktu yang sesuai untuk buat pakatan jahat nak menghancurkan Nabi. Ketika Nabi SAW beserta beberapa orang sahabat nak sampai ke tempat Bani Nadir yang masih lagi di kawasan sekitar Madinah. Bani Nadir ni dia punya pakatan jahat dia ni, mereka duk plan Nabi nak sampai, mereka akan tolak batu besar dan bunuh Nabi. Namun tak dan sampai Nabi ke perkampungan Bani Nadir, maka Jibril alaihi salam turun habaq dekat Nabi bahawasanya sudah ada pakatan dan mula nak merancang pakatan di kalangan Yahudi Madinah nak bunuh Nabi. Bani Nadir ni tuan-tuan, mereka boleh duduk dekat Madinah sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka terikat dengan perjanjian Nabi. Ada perjanjian. Perjanjian dia bukan orang Islam, yakni orang kafir daripada kalangan Yahudi boleh duduk kat Mekah. Boleh duduk kat Madinah. Duduk dengan aman. Lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Tapi disebabkan tak puas hati, mereka nak juga pegang kerajaan masa tu, maka berlakulah perancangan jahat. Maksudnya apa tuan-tuan? Mereka ni dah khianat dengan janji. Disebabkan dengan pengkhianatan janji dengan Nabi, Nabi halau mereka. Halau keluar daripada Madinah. Nabi halau mereka menuju ke Khaybar. Sebab tu ada perang Khaybar tu. Kan ada slogan semangat Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Wahai Yahudi yang berada di Khaybar, sesungguhnya tentera Muhammad dah nak main ni. Tu. Jadi bila mereka dihalau ke Khaybar, dia ingat nak settle down di Khaybar, nak selesai di Khaybar dah. Bangsa Yahudi ni tuan-tuan beringat. Lepas tu tuan-tuan, saya minta maaf cakap lah. Saya jarang bagi pandangan peribadi ni. Terlalu jarang. Kalau tuan-tuan dengar kuliah saya jarang bagi pandangan peribadi. Pagi ni saya nak bagi pandangan peribadi. Kan orang duk tunjuk viral dekat Facebook tentang kekejaman Israel, Zionis Israel terhadap Palestin. Kan Yahudi pun kena bantai dengan Hamas. Jadi berlakulah serangan balas. Tunjuklah dekat media sosial golongan-golongan Yahudi bersolidariti. Mereka pun buat demonstrasi aman. Kononnya mereka sokong Palestin. Saya minta maaf cakap tuan. Saya minta maaf cakap. Pendirian saya tegas menyatakan saya tak percaya mereka. Saya takkan percaya mereka. Walaupun mereka buat ketika contohlah di bahagian Israel tu kotlah ada masjid, kotlah mereka keliling masjid, tolong jaga masjid, saya tak percaya. Sejarah dah membuktikan DNA mereka, DNA darah yang mengalir dalam darah badan mereka tu memang DNA pengkhianat. Berapa banyak dah tok nek moyang mereka khianat kita. Sejarah peperangan Ahzab ni tuan-tuan, kalau orang yang betul cakap ni, yang cerita kat tuan-tuan mungkin akan meremang nak cerita ni. Saya mungkin bukan orang yang betul lah nak cerita. Kalau tuan-tuan jumpa dengan orang yang pakar sejarah betul, kalau tuan-tuan dengar sejarah ni memang boleh kita buat meremang. Sejarah ni lah yang akan menyebabkan kita kena berhati-hati dengan orang Yahudi.
Walaupun mereka main kat kita, mereka kata Islam bagus, kami suka Islam. Saya minta maaf cakap, kalau benda ni main terbit daripada mulut Yahudi, sekupang duit pun saya tak percaya dah. Sekupang duit pun saya tak percaya. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Yahudi daripada Bani Nadir ni, mereka tak puas hati, mereka geram dengan Nabi. Maka akhirnya pemimpin-pemimpin daripada Bani Nadir buat satu perjumpaan dengan musyrikin Quraisy Mekah dan daripada Ghatafan yang berada di Mekah. Buat 3 pakatan ni, jumpa kepala-kepala ni, jumpa kepala jahat ni. Dan ketika itu musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka setuju untuk berpakat dengan Yahudi. Kita setuju ni nak buat pakatan. Ada banyak Bani tuan-tuan. Bani ni apa dia tuan-tuan? Kabilah. Ada banyak tuan-tuan. Bani Makhzum. Ada banyak kabilah yang nak lawan Nabi ni. Terlalu banyak. Sehingga diputuskan kita akan serang Madinah. Untuk kalau menang, Bani Nadir akan ambil. Kami musyrikin Mekah ni, daripada Quraisy Mekah ni, kami cuma nak Muhammad jatuh saja. Itu matlamat kami. Hampa nak ambil Mekah, ambil lah, tapi kami nak Muhammad tu jatuh, kata Abu Sufyan. Berita ni tuan-tuan sampai kepada Nabi. Ada tukang menyampai sampai kepada Nabi. Baik, tuan-tuan tahu tak cerita sampai ni bulan berapa? Bulan puasa. Bulan puasa. Cerita ni bulan puasa tuan-tuan. Jadi tak dan nak buat persiapan perang Badar, dan buat persiapan dan buat persiapan. Hak ni memang tergempak, terkejut. Maka Nabi SAW pun buatlah mesyuarat. Buat mesyuarat. Bila buat mesyuarat, Nabi tanya siapa kat sini ada cadangan. Tuan-tuan, untuk pengetahuan kita bersama, Nabi adalah manusia yang paling cerdik atas muka bumi. Paling cerdik. Tak ada siapa-siapa yang lebih cerdik daripada Nabi atas muka bumi ni. Sebab seluruh keistimewaan tu akan turun kat Nabi. Nabi manusia paling handsome. Kalau Yusuf AS handsome, Nabi paling handsome. Segala-galanya dah atas Nabi. Tapi Nabi memberikan ruang dan peluang kepada umat dia untuk pergi cadangan. Maka kata Salman Al-Farisi, aku mencadangkan kita buat parit Khandaq. Sebab tu nama dia perang Khandaq. Nama perang Ahzab sebab ada pakatan. Nama perang Khandaq sebab buat parit. Jadi dua ni perang yang sama lah. Jadi jangan kita duk heran perang Ahzab lain, perang Khandaq lain. Tak. Dinamakan perang Ahzab kerana ada pakatan-pakatan yang jahat. Dinamakan Khandaq kerana buat parit. Tahun yang sama, perang yang sama, bukan perang yang lain-lain. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata saat aku nak semayang tu. Nabi semayang. Lah kali Nabi tanya sahabat-sahabat. Semua setuju. Yang ni nak teruk ni. Nak teruk dia ialah di mana? Parit nak buat ni bukan macam parit longkang depan rumah kita. Kerana Salman Al-Farisi sebut, di tempat kami Parsi, kalau jumlah tu lebih ramai daripada jumlah kita, kami akan buat parit. Parit ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ada riwayat menyatakan panjang dia 6,000 hasta. Panjang dia 6,000 hasta. 6,000 hasta ni tuan-tuan, panjang dia lebih kurang takriban 2,500 meter ataupun 2.5 kilometer nak korek tanpa ada backhoe. Bulan puasa. Dalam dia ialah sebanyak 10 hasta. Lebar dia pun 10 hasta. Uish, kacau tuan-tuan, nak korek ni macam mana ni. Korek pula bulan puasa. Okey, ni cerita dia. Nak mula dah ni cerita ni. Bila nak mula cerita ni tuan-tuan, sahabat ni, umat ketika itu terpecah kepada beberapa pecahan. Terpecah kepada beberapa pecahan yang duduk kat Madinah ni. Yang duduk kat Madinah ni. Pertama, daripada golongan yang beriman. Golongan yang beriman ni pula pecah pada dua jenis. Golongan yang beriman ni pula pecah kepada dua jenis.
Yang pertama, beriman sungguh-sungguh dengan Nabi, yakin sungguh dengan Nabi. Golongan yang kedua, yang beriman tapi iman dia tu lemah sangat. Golongan yang kedua ialah daripada golongan munafiqun, orang-orang munafik. Mereka ni hanya menzahirkan keislaman, keimanan, tetapi dalam hati mereka penuh dengan kekufuran. Golongan yang ketiga ialah daripada golongan Bani Quraizah dan Bani Harisah, iaitu golongan daripada Yahudi yang duduk kat Mekah, yang dekat Madinah. Tuan-tuan, nak teruk dia di mana tuan-tuan? Yang nak bersama-sama dengan Nabi ni sikit. Hak duduk kat Madinah tu sikit dah. Tolak pi tolak mai, yang nak duduk nak tukang korek ni sikit sangat. Abu Sufyan hantar 4,000 tentera. Ghatafan hantar 6,000 tentera. Total daripada pakatan musuh ada 10,000. Tang kita saja ada 3,000. Jumlah askar nak main lawan ni melebihi jumlah penduduk Madinah. Hak ni yang kata jenuh ni. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi perang ni kat mana? Dekat utara dan barat daya Madinah. Utara dan barat daya Madinah. Bani Quraizah duduk dekat belah timur Madinah. Macam ni. Sekarang ni tuan-tuan, Madinah nak kena kepung. Nak buat parit keliling Madinah susah. Jadi kita akan buat parit dekat kawasan yang memang orang kita. Macam ni. Sekarang ni bila buat parit masa bulan puasa ni, yang tadi saya sebut panjang dia 2.5 km lebih kurang. Sekarang ni Nabi ambil seluruh manusia ataupun umat-umat Nabi daripada kalangan wanita dan kalangan kanak-kanak berlindung atas puncak kota Madinah di bahagian utara dan barat daya, duduk kat atas. Yang kat bawah ni laki-laki je. Quraizah duduk dekat belah barat daya lagi ni. Quraizah duduk kat barat daya. Sekali saya cerita apa kaitan Quraizah ni. Bila duduk tengah buat parit ni, jumlah dia lebih kurang tak sampai 3,000 orang. Buat parit ni lama mana? Masa bulan puasa. Buat parit ni lama mana? Lamanya buat parit, ada riwayat sebut 6 hari. Tu riwayat paling masyhur. Ada riwayat sebut kata 20 hari. Jadi saya nak mudah faham, korek parit ni antara 6 hari ke 20 hari lah, senang kita ambil dulu. Antara tu. Dalam keadaan bulan puasa dan tengah puasa. Oh tuan-tuan, parit sekali saya cerita macam mana parit ni. Bila berlaku duk korek-korek ni tuan-tuan, duk tengah korek ni, duk tengah korek, orang Islam ni duk tengah korek tu ketak dah. Ketak dah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan saya duk tempat tu, agak-agak ketak tak tuan-tuan? Ketak nak main 10,000. Perang Badar 1,000 lawan 313. Tuhan menangkan dengan hentak manakah? Hak ni sakan lagi daripada perang Badar Kubra. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku? Ketika Bani Quraizah duduk di timur Madinah, ada satu ketua daripada Bani Nadir, nama dia Huyai ibnu Akhtab An-Nadri. Nama dia Huyai. Oh, tu satu anak nama Huyai. Jahat dia ni. Huyai ni pergi jumpa dengan Bani Quraizah pula. Huyai pergi jumpa dengan Bani Quraizah. Pujuk, mailah duduk dengan kami. Bukan orang lain, kita ni sebangsa. Yahudi, kami pun Yahudi. Oh, ni contoh ni. Asalnya Bani Quraizah kata kami tak maulah sebab kami ni dah berjanji dah dengan Muhammad. Apa kata? Kami dah berjanji dah supaya kami akan duduk dengan Muhammad.
Jadi Huyai ini kata apa? Macam mana pun nak duduk dengan mereka? Kami punya tentera 10,000 lebih, mereka 3,000 pun tak sampai. Kalau kau duduk dengan mereka, kami akan bunuh kau. Jadi disebabkan ancaman tu dan beserta mereka tengok realiti, analisis data jumlah yang ada, jadi Quraizah ni ikutlah Bani Nadir untuk turut perang lawan dengan Nabi. Tengok bertambah dah, sini dah kurang. Tak mana lagi tuan-tuan perang. Baik, kalau tuan-tuan tengok pada ayat sebelah tu, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah hati-hati orang yang beriman diuji dengan sekuat-kuat goncangan. Ni cerita apa pula? Cerita masa duk tengah nak perang ni, sebelum nak perang ni. Orang munafik kata apa? Hai Muhammad, ni saya ambil sikit tentang ayat 13. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutan 'auratun wa ma hiya bi'aurah. Dia kata apa? Dan ingatlah ketika ada golongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, yakni Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebahagian daripada mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. In yuriduna illa firara. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari. Cerita dia macam ni tuan-tuan. Dah berapa kerat nak duduk dengan Nabi ni. Geng munafik dengan orang yang lemah iman, dalam tafsir Ibnu Katsir sebut daripada kalangan Bani Harisah. Depa ni pergi jumpa Nabi. Depa kata, hai Muhammad, kami nak minta izin ni balik ni. Ni tak perang lagi ni, duduk tengah duduk korek ni. Pasal depa kata, ada nak jadi menang korek je. Depa macam tak yakin dah Nabi. Mereka kata, boleh tak kami nak balik sat, nak tengok rumah. Pasal hari tu kami keluar kalang kabut nak main kat sini ni, lupa nak tutup pintu duk terbuka. Nabi tahu kata pintu mereka tutup. Nabi tahu pintu mereka tutup. Yang apa nak gagah pergi balik tu sebab apa? Sebab nak lari. Tu cerita dia. Dan mereka pun balik bersama-sama dengan orang yang lemah iman dia. Beriman tapi lemah iman dia. Tuan-tuan, kita ni mungkin boleh kata kat orang yang lemah iman yang hidup, ada depa. Kalau kita mungkin tak lari, duduk dengan Nabi kot. Nabi kan orang yang dikasihi Tuhan, mesti menang punya. Kita tak duduk tempat tu payah tuan. Kita selalu kata, ish, kalau saya duduk zaman Nabi, saya akan duduk di saf pertama medan perang. Tak tentu. Boleh jadi kita duduk kat saf pertama medan perang, duduk dengan Abu Lahab. Boleh jadi. Sebab tu Tuhan tak hidupkan kita zaman tu. Jadi dipendekkan cerita. Jumlah ada ni sikit sangat tuan-tuan. Baik, dipendekkan cerita. Cerita ni panjang tuan-tuan. Mereka pun balik. Hak tinggal bersisa bagi ni duk korek ni. Korek ni masa bulan puasa. Lepas selesai korek ni antara 6 ke 20 hari, mula perang. Masa nak mula perang ni tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Mula bila? Mula masa bulan Syawal, bulan raya. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, puasa tu letih dah. Kan Nabi habaq, ada 2 kegembiraan bagi umat aku yang berpuasa. Antaranya bila buka puasa, yang kedua bila mai hari raya. Depa dua-dua tak dapat. Mak ketika tu, dua-dua tak dapat. Kegembiraan buka puasa tak ada, kegembiraan nak beraya pun tak ada. Jadi apa yang berlaku? Masa dah nak perang tu tuan-tuan, ni saya nak cerita ni keadaan umat sahabat saya tu, depa dah terlentang dah. Parik dah siap, terlentang dah. Dah tak larat dah, tenaga tak ada dah. Dan ketika mereka menyandang tu tuan-tuan, musuh kat depan yang memisahkan musuh dengan umat Islam ialah parik. Kelebihan ada parik, tak ada parik memang habis cerita dia. Dan koklah nak bersedia duduk macam tu ni, dah semua dah berjendak duduk itu. Tak larat lah ni cerita ni. Ni perang sangat dahsyat ni.
Tuan-tuan tahu tak perang ni berlarutan berapa lama? Riwayat pertama sebut hari sampai 27 hari. Riwayat kedua sebut 30 hari. Perang ni habis 7 Zulqa'dah tahun ke-5 Hijrah. Habis raya tuan-tuan. Habis raya perang ni. Sakan sungguh tuan-tuan contoh ni. Dan ketika berlakunya perang ni, bila tentera Pakatan Ahzab nak lompat, tak lepas. Pakatan Ahzab nak lompat, tak lepas. Tak. Cuma ada satu hamba Allah ni lepas. Nama dia Amr ibn Abdu Al-Wad Al-Amiri. Dia ni siapa dia? Dia ni orang musuh kita. Dia ni pakar menunggang kuda. Ni saya tak. Umat Islam dah tak larat lari ni. Duduk tengah menyelam. Sekali dengan Nabi duduk tak larat lari. Tiba-tiba celah dia duduk cuba nak panjat lah kali jatuh. Tiba-tiba ada satu hamba Tuhan ni, jahat ni, dia boleh lompat dengan kuda dia lepas tuan-tuan. Dan dia ni pula bukan kecil anak. Dia memang power, panglima hang sangat dahsyat. Ketika tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Tak tahu nak buat macam mana dah. Umat dah tak larat dah. Sahabat dah tak larat dah. Nabi mengarahkan Sayyidina Ali Abi Talib karamallahu wajhah. Nabi kata, "Hai Ali, aku perintahkan hang lawan dengan Amr." Dah. Macam mana Sayyidina Ali lawan? Sahabat Nabi, antara sahabat Nabi yang paling kuat, paling cerdik ada kat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni digelar sebagai gedung khazanah ilmu. Ini contoh ni. Lawan. Dalam beberapa saat saja Ali menang. Sayyidina Ali menang. Maka ketika tu umat Islam nak seronok sikit. Sebab nampak macam petanda kita nak menang dalam perang Ahzab ni. Ini cerita dah. Baik. Dipendekkan lagi cerita. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghantar angin yang kering lagi panas, yang tidak mengandungi air, kepada tentera-tentera Ahzab. Mai angin ni. Angin yang mai ni bukan angin kering biasa. Dalam hadis sebut, dalam tafsir Ibnu Katsir sebut, angin ni adalah angin yang bisa menghancurkan kaum Samud. Angin hancurkan kaum Samud, angin tu mai. Tapi mai sikit saja. Sehingga menerbangkan kemah-kemah. Tuan-tuan, masa duk perang ni tuan-tuan, bukan takat isu letih, cuaca hari itu pun tak mengizinkan, iaitu terlalu sejuk. Jadi nak menyalakan api padam, nyalakan api padam. Ni dekat musuh ni. Kat musuh. Ketika tu tuan-tuan, apa yang berlaku kepada musuh, ada dua benda yang teruk. Yang pertama, mai angin. Yang kedua, Allah Ta'ala mencampakkan rasa takut di dalam dada-dada musuh. Angin mai sepasal, dada musuh ni pula duk kena tengah ketak. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau orang tanya, kang mana bantuan Tuhan dekat orang Palestin? Antaranya ialah mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghantarkan rasa takut. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di YouTube ataupun di media sosial, tentera Amerika Syarikat ni tuan-tuan, tentera Amerika Syarikat ni, mereka ada satu jabatan psikologi, psikiatri untuk mental orang-orang askar mereka. Balik daripada perang mereka jadi mental. Itu antara bantuan dari Tuhan kan? Tuhan menghantarkan rasa takut di dalam dada mereka. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Ni duduk tengah angin, duduk tengah kencang ni. Baik. Jadi orang Islam kat sini boleh rehat tak? Boleh rehat. Tapi ada tak masalah kat umat Islam ketika tu? Ada. Apa masalah dia? Walaupun nampak macam perang tak berapa nak sakan, nampak macam reda sikit, masalah dia dekat bekalan makanan. Ayak terputui, kurma tak ada, apa pun tak ada. Maka dengan ketika itulah ada mukjizat Nabi keluar. Antaranya ialah kurma yang ada pada Nabi dan daging yang ada pada Nabi tak putus. Duk ada saja. Okey. Selesai noh. Hak ni dekat belah utara dengan barat daya ni, duk tengah kepung. Geng kita, Nabi. Kita cerita kat sini pula. Belah luar parik ni musuh dah kucak-kacir dah dengan angin yang tak berhenti. Angin tak berhenti ni cerita dia tuan-tuan. Baik.
Umat Islam tak tahu ni apa jadi kat belah sana. Nampak angin saja. Sebab tu kata yang Quran disebut, tak nampak tentera-tentera tipa tadi tu yang saya sebut tadi. Saya minta maaf tuan-tuan, kod saya cerita tak boleh nak kod satu-satu. Sebab nanti dia timeline dia tu, plot cerita tu mungkin tak sampai. Jadi saya cerita umum terus. Ketika tu tuan-tuan, Nabi tanya, siapa daripada kalangan yang duduk dengan kita ni berani pi tengok sat kat musuh jadi apa? Ni cerita dia. Siapa yang berani pi tengok sat? Tak ada siapa menyut dalam tu. Tak ada siapa menyut ni. Isu dia apa tuan-tuan? Sebab sahabat dah tak larat dah. Dan dalam tu pun sahabat pun terlalu takut. Tak pernah takut macam tu. Terlalu takut tuan-tuan. Takut sangat. Tak tahu nak abang takut ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam kisah ni saya nak cerita ni, anak nekan Huzaifah Al-Yamani, dia biasa kata apa? Bila Huzaifah cerita, Sayyidina Huzaifah cerita kat anak nekan dia, Huzaifah kata, anak nekan dia kata apa? Kalau aku duduk tempat hang, aku ada sekali dengan hang, wahai pak menekan aku akan laut duduk dengan Nabi, aku akan bunuh Abu Sufyan. Apa kata Huzaifah? Huzaifah katanya, aku nak cerita ni wahai anak nekan. Masa perang tu, hang tak duduk, lah hang boleh cerita. Lah hang boleh cerita, kata hang boleh lawan. Umat Islam ketika tu betul-betul down, lemah semangat. Lemah semangat sungguh tuan-tuan. Terlalu lemah semangat. Saat saya cari kat tuan-tuan. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabat pergi jumpa Nabi. Masa tu takut sangat ni. Sahabat pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ada tak doa untuk kami? Pasal kami takut sangat ni. Nabi sebut doa dia, Allahumma astur auratina, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutupkanlah kelemahan kami dan tenangkanlah kami akan ketakutan yang ada. Sekejap lagi saya balik, saya akan tulis doa tu. Kalau tuan-tuan rasa takut sangat jumpa dengan musuh, ataupun tuan-tuan takut sangat masa nak Roblox JPG tu ke apa, tuan-tuan baca doa ni, InsyaAllah selamat, tenang. Kalau kena zaman pun tak apa, tak takut. Tu. Jadi dipendekkan cerita, tak ada siapa mengaku. Lalu Nabi pun semayang. Nabi tanya lagi, siapa yang boleh pergi tengok saat keadaan musuh belah sana? Siapa boleh pergi tengok? Lepas habis semayang tu, Nabi beralih, siapa boleh tengok? Tak ada siapa. Lalu Nabi kata, aku berjanji, Nabi kata, siapa-siapa yang pergi tengok musuh kat sana, dia akan balik dalam keadaan selamat. Dia mesti balik dalam keadaan selamat. Jangan risau, musuh tak boleh buat apa kat dia. Tak ada siapa menyut. Nabi pun semayang kali ketiga. Lepas habis Nabi semayang kali ketiga, Nabi tanya, siapa yang nak pergi tengok Ustaz, jadi spy, mata-mata, nak tengok keadaan musuh kat sana, kita tak tahu cerita ni. Maka tak ada siapa menyut. Nabi kata, siapa nak pergi tengok ni, bukan takat dia selamat, aku akan minta kepada Allah Ta'ala agar dia boleh bersama aku di dalam syurga. Pun tak ada siapa pergi. Tuan-tuan, Pak ni sakan ni tuan-tuan, ni punya takut ni bukan cerita main-main ni, bukan takut jumpa hantu pocong. Pak ni dahsyat, real punya takut ni. Lah kali Nabi buat keputusan, wahai Huzaifah, kemarilah kamu. Huzaifah ni antara orang yang menyimpan rahsia Nabi. Dia ada banyak rahsia Nabi. Antara rahsia yang Huzaifah simpan, senarai nama orang-orang munafik. Jadi Huzaifah pun main. Lalu Nabi kata, wahai Huzaifah, kamu diperintahkan oleh aku untuk seberang parit ni pergi tengok keadaan musuh sebelah sana. Dan kamu tak boleh buat apa. Pergi tengok aja. Lepas tu patah balik. Tengok je, jangan buat apa. Pergi tengok, tu patah balik. Ketika Huzaifah pergi seberang ni, Huzaifah terkejut tengok keadaan di kamp musuh. Angin yang tak putih-putih, tapi Huzaifah selamat. Ketika Huzaifah duduk jalan tu, tiba-tiba dengar bunyi, tolong, tolong. Depa tak, tuan-tuan, musuh ni terbaring kat lantai ni, merangkak-rangkak ni, padahal main angin je. Tu dia tuan-tuan. Angin ni pun salah satu daripada tentera Allah. Emosi takut pun salah satu daripada tentera-tentera Allah. Tolong, tolong. Sampailah satu ketika tu,
apa Huzaifah Al-Yamani nampak. Huzaifah Al-Yamani pegang tangan seorang lelaki. Duk kata tolonglah. Tengok tuan-tuan tahu siapa dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan dah merangkak. Apa kata Huzaifah? Kalaulah bukan kerana Nabi pesan kat aku suruh pi tengok saja, jangan buat apa, nescaya aku akan tikam Huzaifah. Aku akan tikam Abu Sufyan. Kemudian apa kata Huzaifah? Panggillah suruh kawasan ni, askar-askar baliklah pergi tempat asal. Maka Huzaifah pun balik, dan selepas itu pun Abu Sufyan mengerahkan semua balik ke kampung masing-masing, dan peristiwa tu habis lagu tu saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang ni perang yang dahsyat. Perang ni perang yang terlalu dahsyat. Jadi sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, saya nak perhabis ayat dalam ayat yang ke-14. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Dan kalau Yathrib diserang dari segala penjuru dan mereka diminta agar membuat kekecauan, nescaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu. Ini ayat cerita apa pula tuan-tuan? Ini ayat cerita berkenaan tentang Bani Harisah dengan orang munafik yang pergi minta izin dekat Nabi, kata nak balik Isat tengok rumah, nak pergi lari tu. Tuhan cerita kalau mereka balik tunggu kat rumah, mereka kena serbu, kena kepung, suruh murtad keluar Islam, mereka akan keluar. Sebab hati mereka ni dah lemah dah. Mereka tak percaya dengan janji Nabi. Sebab kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-12 ni, mereka kata apa? Dan ingatlah ketika orang munafik dan orang yang hatinya lemah iman, mereka kata apa? Hai Muhammad, dulu hangan Tuhan hang janji lagu lain. Sebab dulu Nabi dengan Allah pernah janji dengan mereka, kalau duduk dengan kami selamat, kami akan bagi sekian-sekian ni. Jadi bila mereka tak dapat, mereka kata, hai tu jadi lagu lain ni, jadi lagu lain ni, jadi kuih teruk ni, kami nak lari. Contoh. Hak golongan lemah iman ni mereka bagi lembut sikit bahasa tu, tak sebutlah kata nak lari. Mereka sebut kata apa? Nak pergi tengok rumah Ustaz. Tuhan kata kalau mereka balik pun mereka kena kepung, sahih dah murtad. Selesai. Ini pada ayat yang ke-15. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْعُولًا. Padahal sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang, tak mau dah lari, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ayat yang ke-15 Allah memberikan amaran kepada mereka bahawasanya apa yang mereka mungkir janji pada Allah, penyaksian itu akan dibawa di hadapan Allah Ta'ala kelak. Tuan-tuan, cerita ni dia bukan hanya sekadar kisah sejarah. Kisah ni tuan-tuan, macam ni lah tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan mudah faham. Tuan-tuan pun faham dah, nak maksud saya nak bagi tuan-tuan lebih faham. Macam ni, saya ingat tuan-tuan dulu masa saya kecil-kecil, drama Melayu dulu. Bila cerita drama Melayu tentang kemerdekaan, ayah dia ni askar lawan British. Lepas dah merdeka apa semua, anak ni hantar pergi universiti overseas, balik nikah dengan Mat Saleh. Pak marah sebab sentimen tu duk ada lagi. Dulu Tok Wan dia apa semua ni dulu duk buat kat ayah, bukan orang Melayu Islam kita lebih kurang, sentimen tu duk ada lagi. Dan hari ni tuan-tuan, kalau hari merdeka saya jumpa pilah pejuang-pejuang kita yang lawan komunis hari dulu, kalau mereka cerita ni jatuh yang betul. Saya ni setahun sekali saya akan pastikan diri saya ni jumpa dengan pejuang-pejuang ni. Kalau saya dengar mereka cerita, memang mereka jatuh yang betul. Kita ni mungkin tak berapa nak jatuh, habis tidak pun mata berayak. Ada seorang orang tua di belah Konorang tu, pejuang tu, kalau duduk dengan dia, kalau cerita tuan-tuan, jatuh ayat mata, tak ada buka mulut, jatuh ayat mata kalau cerita bab juang ni. Tuan-tuan, Nabi lebih pada tu. Kalau bukan kerana perjuangan tu, hari ni Islam tak sampai Sungai Mati, tak sampai.
Kalau bukan kerana kesabaran Nabi dan para sahabat berperang ni. Perang ni tuan-tuan, daripada kata Islam ni duk perang je. Peperangan yang berlaku ni tuan-tuan, semua punca pada musuh. Tapi kita ni selalu dijadikan sebagai mangsa keadaan. Kita selalu dijadikan sebagai mangsa keadaan. Bila kita nak bertahankan, kita jadi penganah. Orang kata kat kita macam-macam, kita nak kata kat dia, orang kata kita ni ekstremis. Ini bahaya ni. Jangan sampai dalam hati kita tak berasa langsung kesedaran tu. Sebab tu Buya Hamka pernah kata apa? Saat agamamu dihina, dipijak, tapi kamu tak berasa apa, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Elok mati lah daripada duk pakai baju, duk jalan tak berasa apa orang kata kat agama kita. Orang buat lebih kurang kat agama kita, tak berasa apa. Ini titik peluh perjuangan para sahabat dan Nabi dulu. Kalau mereka tak buat lagu tuan-tuan, saya beranilah tuan-tuan, Islam memang tak masuk sungai mati. Takkan masuk sungai mati. Takkan lalu kok tunjang, takkan lalu kok pidah, takkan sampai langsung tuan-tuan. Maka perjuangan ini adalah perjuangan yang mesti dihargai dengan sebaik mungkin. Kalau kita tak boleh buat macam Nabi, sekurang-kurangnya kita menghargailah perjuangan para sahabat. Sahabat sendiri yang kuat iman, hari tu perang tu terlalu kecut perut tuan-tuan. Kecut perut ni. Beriman dah kan Tuhan, sampai Nabi tanya siapa boleh pergi tengok. 3 kali Nabi tanya, tu pun tak ada siapa berani pergi. Ali karamallahu wajhah pun tak berani pergi ketika tu. Huzaifah ni sabit Nabi panggil bagi arahannya. Kalau tak bagi arahan tu, pakai duk tunggu, pakai tak doa. Perjuangan ni bukan satu perjuangan yang mudah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istifadah yang kita boleh dapat daripada perkara ni tuan-tuan, ada 3. Saya sebut ringkas tuan-tuan. Ada lagi 3 minit. Pertama, pakatan musuh-musuh ni sentiasa ada. Jangan alik. Jangan mudah percaya. Saya buat tu terang, saya takkan percaya dengan Yahudi sampai saya mati. Mereka buat baik macam mana pun. Baru ni dekat London buat himpunan demonstrasi aman. Yahudi pun turut serta. Mereka pun pakai dengan kopiah mereka, janggut gulung-gulung, turutlah pegang bendera Palestin. Saya buat tu terang, saya tak percaya. Kalau ada orang kata ambul, kita janganlah nilai hak jahat tu tok mereka, bukan semua Yahudi jahat macam ni apa. Saya kata, saya minta maaf tuan, saya memang tak percaya. Saya takkan nak tahu kata tak apalah dia sokong, takat tu je. Saya terima atas kulit luar, kulit dalam saya tak percaya. Jadi pakatan-pakatan ni sentiasa ada. Contoh kalau tuan-tuan duk dengar ustaz-ustaz ataupun tokoh-tokoh yang duk cerita tentang perancangan-perancangan ni, jangan duk ambil ringan sangat. Jangan kata ni teori je ni teori je ni. Jangan duk pegang teori sangat. Jangan kita duk kata teori je tu saya tak percaya. Tak, kena beringat. Kena beringat dalam benda ni. Yang kedua, pakatan-pakatan yang ada ni, sedahsyat mana pun kita, sedahsyat mana pun mereka, yakinlah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang. Makar ni, mim kafra ni, makar. Makar ni kalau kita terjemah dalam bahasa kita ni, konspirasi. Dia bukan plan, rancangan biasa. Perancangan yang halus lagi jahat, konspirasi. Mereka merancang, Allah juga merancang, tetapi perancangan Allah lebih baik. Sebab tu kalau nampak macam Islam nak kalah, sebenarnya tak kalah. Sampai masa dia akan menang. Dia akan menang. Maka jangan risau apa yang berlaku pada Palestin dan negara-negara Islam yang tertindas, akan menang. Wajib menang. Wajib menang. Cuma masa dia saja Allah lebih mengetahui. Dan yang ketiga ni penting tuan-tuan. Ketiga ni iaitu Allahumma salli alaihi wasallam. Kan tadi saya cerita Nabi kata siapa yang boleh pergi tengok kawasan musuh, aku akan minta pada dia syurga, dan dia akan duduk dengan aku dalam syurga. Hanya Nabi saja yang boleh buat tawaran macam tu. Kalau atas muka bumi ni, tuan-tuan dengar ada orang buat tawaran macam tu kat tuan-tuan, dia bohong. Selalunya ajaran sesat hak akan kata siapa duduk dengan saya ni, saya jamin boleh duduk dengan saya dalam syurga. Itu bohong. Hanya Nabi saja yang diberikan otoriti, kemampuan daripada Allah Ta'ala untuk melafazkan kata-kata tu, kata-kata jaminan untuk masuk syurga. Selain daripada Nabi, tak iktiraf. Lalu tuan-tuan ingat tak, ada nama Rasul Melayu, Kahar Rasul, Kahar Ahmad ke apa, NTV7, edisi siasat, interview pengikut-pengikut dia. Tuan-tuan tengok, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan pengikut-pengikut dia, dan mudah-mudahan mereka dah taubat.
Pengikut-pengikut dia bila ditanya sebab apa ikut kahar Rasul ni, Rasul Melayu ni, dia berkata Nabi kami janji kami masuk syurga, Nabi hampa ada tak janji? Tak ada. Jadi sebab tu tuan-tuan, perjanjian yang keluar daripada mulut seseorang berkenaan tentang syurga dan neraka, berkenaan tentang benda yang akan datang, benda-benda yang mistik, benda-benda yang kita kata benda yang luar daripada adat akal, hanya mesti keluar pada Nabi sahaja, baru penyaksian dan ucapan itu diterima. Selain benda tu, dia wali ke, dia serban besar ke, dia jubah labuh ke orang mana sekalipun, dia pakai cincin banyak sekalipun, penyaksian dan perjanjian dia itu tidak diterima kerana dia bukan Nabi dan dia tak mendapat wahyu seperti mana Nabi mendapat wahyu. Jadi saya nak kena selit akidah juga supaya kita mendapat pengajaran yang lebih bermakna. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya minta maaf hari ini kok tuan-tuan dengar pelot jalan cerita saya ni tak berapa nak teratur. Jadi saya cuba sehabis baik, kerana bab sirah ni bukan kepakaran saya, tapi saya cuba sehabis baik untuk sampaikan agar nampak lebih tersusun. Dan kalau tak tersusun, saya minta maaf. Sekadar tu saja keterbatasan yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan dan puan hadir pada malam ni. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir bicara. Man kathura kalamuhu kathura saqquhu. Barang sesiapa banyak cakap jadi khatiri, banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik ilmu ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل